Setiap suku kaum di Sarawak mempunyai kemahiran dan keunikan seni tersendiri. Keunikan budaya etnik-etnik ini dapat diperhatikan melalui penghasilan pelbagai kraf tangan dan hasil seni yang mempunyai ciri-ciri yang melambangkan identiti masing-masing. Jika diteliti, reka corak motif atau penggunaan bahan kraf tangan banyak diilhamkan daripada kehidupan seharian mereka. Malahan, ada yang mempunyai cerita dan kisah di sebalik sebuah karya. Salam sejahtera. Saya Tony Yusof dan salam pertemuan di Dunia Insan Kreatif, satu rancangan tembual mingguan mengenai industri seni dan kreatif Sarawak yang disiarkan secara eksklusif hanya di TVS. Tetamu kita pada hari ini adalah seorang anak muda Sarawak yang teguh memperjuangkan seni sastra melalui pelbagai medium. Beliau adalah seorang pemuzik, pelukis dan saya pasti ramai yang mengenalinya. Namanya tidak asing lagi di kalangan komuniti seni di Sarawak dan seringkali hadir ke festival budaya di Malaysia. Beliau juga telah beberapa kali melakukan world tour di Eropah. Tuan-tuan dan puan-puan, Jackson Lian Ngau. Hi Jackson, apa khabar? Finally I get to meet you. I know your father, but I've never met you before. So, yalah. So you are half Kenyah, half Bidayuh nak? Ya, half Kenyah, half Bidayuh. Bapak Kenyah, mak Bidayuh. Bidayuh from where? Bidayuh from Singai Bau. Kampung atas to be exact lah. Ya. Nice. I love Singai. I love Bau in general. It's such a nice big Bidayuh area, right? Bidayuh country. Boleh kongsikan secara ringkas profil anda dan apakah yang mencetus minat anda untuk masuk dalam industri seni dan budaya ni? Okey. First, nama saya Jackson Lian Ngau. So, Lian Ngau adalah nama Kenyah lah. Sebelum ni banyak orang saya tanya Lian Ngau macam nama Cina pula. Tapi sebenarnya itu nama apa? Nama orang Ulu lah, Kenyah. So, umur sekarang 38. Sudah berkahwin. 3 orang anak. And yang mencetus saya berminat dalam seni dan budaya adalah dari mak dengan bapak lah. Sebab mak dengan bapak memang aktif dalam bidang seni dengan budaya. So bapak lebih kepada art and culture orang Ulu, Kenyah. And mak pula dari sebelah Bidayuh lah. So memang dari kecil lagi diajar dan di-expose lah dengan culture, dengan budaya kita. Must be very interesting how you can boleh campur culture Kenyah and then culture Bidayuh and then like we fuse it together. How is it like macam ni situasi di rumah for instance in your family? Okay, ada pelik sikit sebab bapak dah pindah ke sebelah Bau di Kampung Singai, kampung mak saya. So bercakap di rumah lebih kepada Bidayuh lah. So bapak saya walaupun Kenyah, dia akan cakap Bidayuh dengan kami orang. So macam mana dengan kamu sendiri? Kamu boleh cakap dua-dua bahasa ke? Saya boleh cakap Bidayuh, tapi Kenyah tidak berapa lah. Boleh faham saja. Boleh sebab faham saja. memang dari kecil di rumah sudah bercampur dengan datuk, nenek, semua cakap Bidayuh. Even dengan bapak saya sekali memang fluent Bidayuh Singai ya. Yalah sebab bapak pun sudah bermastatin di Bau nak. Ya, so it's ya, like Bidayuh area so terpaksa lah assimilate dan bergaul dengan orang Bidayuh dan dari segi bahasa jadi Bidayuh jugalah. Kongsikan inspirasi anda di sebalik misi ini dan kenapa ia perlu atau penting untuk bangsa Sarawak hari ini. Bapak saya seorang guru, mak saya seorang guru juga. Tapi setelah 20 tahun mengajar, bapak saya mengambil keputusan untuk berhenti dari kerja guru dan fokus dengan pembuatan sapek, melukis, corak-corak orang Ulu, lebih kepada artworknya lah. Itu menjadi inspirasi kepada saya. Sebab saya melihat, okey, dari seorang guru, dia berani keluar macam kerja guru ni kan gaji dia memang sudah fix. So if kita pergi buat ke bisnes sendiri ataupun mengejar membuat sapek, membuat craft sendiri, semuanya tidak fix dia punya income lah. Tapi
he can make it. Masih sama juga, orang yang sama, masih treat kami macam masih sama juga. So ya, dapat bawa makanan ke meja every day. So bagi saya bapa saya memang inspirasi saya lah. So mak saya pun menggalakkan saya. So dari kecil lagi, bukan cakap tidak suka, tapi minat saya kepada culture memang telah dari bangku sekolah lagi. Saya even di sekolah pun apa yang saya buat lebih kepada culture macam tu. Masuk kelab kebudayaan, walaupun banyak orang kalau lelaki dia orang tak mau masuk kelab kebudayaan sebab itu bukan untuk lelaki, dia orang cakap. Tapi saya kerana minat, saya masuk dalam kelab kebudayaan, jadi dari situlah berkembanglah dari situ. Jadi masa di sekolah dulu, masa kamu masuk kelab kebudayaan, tak diejek ke oleh pelajar-pelajar lain? Diejek tu tak adalah, tapi macam main-main lah. Dia orang masuk kelab kebudayaan tu. Tapi dalam masa sama, saya juga dalam kelab bola sepak dengan hoki and tenis. So dia orang tengok, walaupun dia dalam kelab bola sepak, hoki, tenis, dia pun masuk kebudayaan. So ada juga kawan yang terikut-ikut lah. So dia orang pun ikut, masuk kebudayaan lah, join. Jadi jadi kamu sudah jumpa itu satu balance lah kan. Jadi mesti ada balance di situ, balancing work kamu bagus lah. Kan? Join kelab kebudayaan, lepas tu join juga sport-sport kan. Jadi orang tak boleh pertikaikan kebudayaan apa untuk lelaki. Saya ada join juga, bola sepak pun ada, kelab kebudayaan pun ada. Betul. Tapi betul awak cakap kalau untuk budak-budak, untuk generasi muda harus lebih dipupuk lagi lah untuk mempelajar kebudayaan sendiri kan, budaya sendiri. Ya, betul. Jadi tak ada tempat lain yang lebih sesuai. Of course, tempat pertama yang kita perlu memupuk budaya adalah rumah dan kemudian ke sekolah. Kan? Ya. Okey Jackson, kita terpaksa berdiri sekejap untuk dengar pesanan dari penaja. Kita akan kembali selepas ni ya. Kita masih lagi bersama Dunia Insan Kreatif dan sekarang lagi bersama kita adalah Jackson Lian Ngau. Okey Jackson, saya akan teruskan dengan soalan seterusnya ya. Kamu adalah seorang pelukis Sarawak yang menghasilkan motif tradisional orang Ulu. Boleh ceritakan pengalaman kamu tak? Dan juga lukisan yang paling signifikan sejak kamu mula-mula berkarya dulu. Saya mula-mula melukis motif-motif orang Ulu belajar dari bapa saya. Tapi dulu time masih belajar tu, guru tengah mengajar sejarah kat depan ataupun geografi ke apa, tapi kertas depan adalah motif orang Ulu. Sampai begitu sekali saya berminat dalam melukisan motif orang Ulu ini. So bukan untuk mengajar budak-budak supaya tidak mendengar kata cikgu. Tapi ya, minat saya sangat mendalam. So even masa saya ada masa terluang, saya akan melukis motif. Kalau yang tak pandai, saya akan meniru kerja bapa saya. Saya tengok bagaimana dia buat, dia pun ada mengajar. Dari situlah lukisan-lukisan yang saya buat berkembang. So habis saja saya tingkatan 5, bapa saya pernah mengajak saya membuat lukisan motif orang Ulu di Sarawak Cultural Village. Kalau ada dapat melihat di Cultural Village, rumah panjang orang Ulu, tiang-tiang yang besar-besar tu, lukisan itu semua itu adalah hasil kerja tangan saya lah. Saya dengan bapa saya. Ya, lepas itu every year for 4 tahun berturut-turut, kalau saya tak silap, masa Rainforest World Music Festival, dia orang suruh saya dengan bapa saya melukis di stage, the main stage lah. And then kebanyakan kalau ada tengok gerbang-gerbang di sana pun saya dengan bapa saya buat. And then
ada satu sapek sampai sekarang di sana, sapek di depan entrance Sarawak Culture Village. Itulah hasil kerja tangan saya. Wah, dahsyat, dahsyat. Ni macam kalau kita dengar cerita-cerita pelukis yang ada sekarang ni kan, kalau kita dengar balik cerita macam mana diorang mula melukis, memang boleh dikatakan dalam 5 orang yang melukis tu, boleh dikatakan 8 orang mulakan kerja lukisan melukis semasa pengajaran dijalankan. Kan melukis masa di zaman sekolah kan. Dan saya boleh yakin kamu dulu mesti suka buku subjek sejarah dulu, betul tak? Sebab sejarah kan banyak. Ya. Tapi yang conteng toilet tu bukan saya. Conteng. Biasanya yang conteng toilet bukan artis, yang conteng buku si artis. Okey, soalan seterusnya, Jackson. So selain berkarya sendiri, Jackson juga salah seorang ahli kumpulan muzik Art Adau, kan? Boleh ceritakan tak keunikan kumpulan dan juga kenapa nama Art Adau itu dipilih? Okey, Art Adau, saya adalah founder untuk Art Adau. So dalam band Art Adau ada 6 orang. Kawan-kawan dululah yang minat main muzik. Saya pun minat main muzik juga. Bapa saya pun mengajar sapek. Tetapi skill sapek saya tidak seberapa lah. Saya lebih kepada gendang, percussion, gendang-gendang yang ada di Sarawak inilah. So tahun 2014 saya pun mengajak kawan saya bernama Magic Bob, adalah drummer Art Adau sekarang, untuk menubuhkan kumpulan Art Adau. So Art Adau ini adalah membawa genre muzik contemporary ataupun boleh dikatakan experimental world music lah. Semuanya sebab kan saya disuruh melukis di stage Rainforest World Music Festival, jadi terus melihat performance di sana lah. So dari situ minat untuk membuat kumpulan muzik bergenerikan world music bermula dari sana. So dari situ Art Adau ditubuhkan 2014. So Art Adau bermaksudnya art adalah dalam bahasa Bidayuh, art akar lah, akar pokok. Okay. Art kan. And then Adau adalah dari bahasa orang Ulu, Kenyah. Adau bermaksudnya nama pokok yang dibuat untuk membuat sapek. So akar Adau pokok itu sapek. nama pokok untuk pokok yang digunakan untuk buat sapek. Jadi saya percaya Adau mesti dah pergi tour satu dunia kan dalam festival muzik. Mau cakap satu dunia pun belum, tapi kebanyakannya tempat sudah pergilah. Kira almost satu dunia lah. Ya. Okey, Art pula. Jackson. Okey, soalan seterusnya ya. Okey, Sarawak kan sebab kita dikenali sebagai negeri yang antara negeri yang mempunyai suku kaum yang paling banyak di Malaysia, dan kita mempunyai macam-macam perbezaan pandangan, budaya, bahasa dan kepercayaan dan sebagainya. Seperti Jackson sendiri, ayah kamu berbangsa Kenyah dan ibu kamu berbangsa Bidayuh. Pada pendapat kamu, apakah peranan yang boleh diambil oleh pejuang seni kita untuk mengekalkan persefahaman dan keharmonian antara kaum kita di Sarawak? Sebenarnya benda tu bagi saya very simple. Mesti mau respect one another. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak ada respect untuk seseorang, so berlakulah pertelingkahan di sana. Okey Jackson, maaf kita berhenti sini kejap, nanti kita sambung ya. Sebab kita sekarang kena break untuk bagi pesanan penaja.
Okey, kita masih lagi dalam dunia insan kreatif bersama Jackson. Okey Jackson, untuk pengetahuan penonton kita, saya akan ulang lagi apa yang saya tanya tadi berkenaan dengan macam mana kita nak pastikan ada persamaan, ada persefahaman di antara budaya yang berlainan. Contohnya dalam perkahwinan bangsa bercampur dan sebagainya, ataupun di antara kaum-kaum kita di Sarawak. Dan Jackson dah petikkan tadi, harus ada respect. Boleh teruskan Jackson, selain daripada respect. Okey. Selain daripada respect, bagi saya jangan mudah trigger, ataupun kata bahasa orang sekarang, jangan mudah koyak. Kan? Mudah koyak. So, jangan hati tisu sangat. Jangan tisu sangatlah. Kalau orang mengata bangsa ataupun agama kita boleh menegur, tapi menegur secara positif lah. Jangan orang bagi api, kita bagi api. Kalau orang bagi api, kita bagi air. Macam tu dah cukup. Kita menegur, bro, yang kau cakap tu salah. Macam tu dah okey lah. Tapi nak kelahi apa semua tu, tak payahlah. Tu dah official. Terus mau kelahi dah kira official. Ya. Kalau orang yang offend kita, mengejek ke agama kita ataupun bangsa kita ke apa, anggap saja orang itu masih berada dalam tempurung lah. Dia tidak tahu dunia luar lagi. Kan? Kita perlu lebih kesiankan dia daripada nak melawan balik. Ya. Betul tak, kan? Kesian orang tu nyasi faham. Ya. Begitulah. Untuk lebih respect ataupun memahami budaya lain, kita sendiri mesti proaktif untuk ada ingin tahu ingin mau belajar tentang budaya orang lain juga. Itu yang paling penting. Jangan kita belajar budaya kita saja, tapi kita harus memahami dan cuba belajar budaya dengan agama orang. Tidak salah kita tidak salah. Ya. Yes. Itu adalah ilmu juga. Untuk diri saya sendiri pun, kalau perkara macam tu berlaku, kita sebenarnya rasa diri kita lebih diperkaya. Macam kita rasa diri kita lebih kaya dengan ilmu. Ya. Kan lebih seronok kalau kita lain bangsa agama, kita bercakap secara open. Kan kita sama-sama ada ilmu, kita bertukar ilmu. Lebih seronok lagi daripada kita kelahi. Bagus kita belajar. Betul. Apakah antara rintangan atau cabaran Jackson sendiri dalam usaha Jackson untuk memelihara tradisi budaya kita di Sarawak untuk terus kekal dan terus relevan di masa akan datang? Okey. Kalau di Sarawak lah, boleh kata beberapa tahun lepas, benda yang tak ada ataupun kurang di Sarawak adalah platform untuk artis-artis yang baru baru-baru naik, baru-baru nak berkecimpung. So untuk BBNU lah. Ya. Tapi itu beberapa tahun lepas. Tapi sekarang kerjaan kita pun banyak support untuk art, culture kita banyak support kan, banyak platform sekarang. So bagi saya tak ada masalah. Cuma keinginan sendiri saja. Kalau nak, kita teruskan. Macam tu. Kalau nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Kan? Orang dah sediakan tapak, orang dah sediakan lauk, kita kau makan. yang sifat ingin tahu ataupun ingin belajar tu harus ada pada diri sendiri sebelum apa-apa benda yang lain lah kan. Tapi benda yang macam tu harus dipupuk daripada kecil, daripada rumah, daripada keluarga kita sendiri. Itu penting lah. Kalau daripada rumah itu penting. Kalau setiap benda tu bermula dari rumah, daripada keluarga kita kan. Sebab kalau kita tidak mendidik anak kita dari rumah dengan kita punya culture, kita punya budaya, dia orang akan lost. Especially sekarang kalau kita tengok banyak budak-budak tahu memegang handphone. So culture yang dia orang belajar adalah bukan dari kita sendiri. Culture yang dia orang belajar dari negara luar. Dia orang belajar pop culture, dia orang belajar K-pop, dia orang belajar culture dari Hollywood, dari Bollywood. Tapi
untuk kita adalah tugas kita untuk mengajar anak-anak kita culture kita sendiri. Tidak salah dia orang belajar culture lain, tapi kita ada bertanggungjawab untuk ajar anak kita dengan kita punya budaya lah. Mungkin ada tanggungjawab yang terletak pada suku kaum masing-masing untuk menyampaikan budaya ataupun kesenian kaum kita ni dalam bentuk yang boleh diterima oleh budak-budak sekarang, oleh generasi sekarang. Maksud saya mungkin kena perbanyakkan lagi konten dalam dalam internet, dalam social media, dalam handphone, apa yang kita boleh belajar yang boleh tengok dari handphone kita, konten yang mendidik tentang kesenian dan kebudayaan kaum lain-lain di Sarawak. Dan saya rasa saya sendiri pun ada follow beberapa contohnya Instagram account. Contohnya ada satu Instagram account tajuk dia Kalimantan Beauties. Tapi ini adalah social media daripada Kalimantan yang memaparkan semua kecantikan ataupun keunikan bangsa-bangsa di Kalimantan, which is of course bangsa Dayak juga, kan, di sebelah Kalimantan. Tapi saya tengok dia punya posting ni semua dia bangga dengan kebudayaan, dengan kesenian dia orang. Jadi mungkin Sarawak pun perlukan inisiatif macam tu juga. Betul kan? Betul. Untuk kekal relevan pada generasi sekarang. Okey, untuk soalan yang terakhir, Jackson, apakah usaha yang kita boleh lakukan lagi pada Jackson dengan lebih segera ataupun pada masa sekarang untuk mengatasi cabaran yang Jackson baru sebutkan tadi? Selain daripada macam... bagi saya kalau ada peluang, kita dapat memupuk minat ini dari bangku sekolah lagi. So, macam alat muzik dalam sekolah, kita boleh masukkan alat-alat muzik tradisional kita sendiri daripada kita menggunakan alat muzik yang sebelum inilah. Bukan kita cakap tak bagus, tapi kita sudah ada alat muzik kita sendiri. Kenapa kita tidak gunakan alat muzik itu sendiri di sekolah-sekolah kita? Dan juga artwork, lebihkan artwork yang berunsurkan kebudayaan kita sendiri di sini. So, bagi tenaga pengajar adalah bagus untuk mereka belajar juga artwork yang berasal dari Sarawak ataupun di Malaysia dan diajar di sekolah. Begitu. So, dari kita di rumah, ibu bapa di rumah, kita mempunyai tanggungjawab untuk mengajar anak dan akan menambah lagi minat budak kalau diajar di sekolah juga dari kecil. Itu lebih bagus. Betul. Betul, saya setuju sebab ialah kalau kita ingat balik zaman sekolah kita macam mana, sedangkan dalam contohnya pendidikan seni kita boleh saja belajar kesenian kita masing-masing, kesenian budaya orang kita di Sarawak dan di Malaysia, kan. Contohnya kita ada juga belajar muzik, kenapa kita tak belajar alat-alat muzik tradisional ataupun alat muzik daripada Sarawak, daripada Borneo dan sebagainya. Okey Jackson, nampaknya itu saja masa yang ada untuk episod kita kali ini. Terima kasih Jackson kerana sudi meluangkan masa untuk saya, untuk kami. Okey Jackson, all the best and thank you and keep doing your awesome work. Thank you. Alright? Thank you. Okay Jackson, take care, stay safe. Thank you. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat negeri Sarawak. Melalui budaya tradisional juga, kita dapat mengetahui asal-usul, membentuk identiti untuk sendiri dan mampu menjadi iktibar untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Usaha ini semestinya tidak mudah dan memerlukan pendekatan proaktif serta berterusan dari semua pihak. Kerana jika kita bersatu, kita sentiasa teguh. Sampai di sini saja episod hari ini. Untuk pengetahuan para penonton, penggambaran Dunia Insan Kreatif musim kedua ini dilakukan 100% menggunakan skrin hijau di studio Asas yang terletak di Publica, Kuala Lumpur. Ribuan terima kasih kepada tetamu jemputan atas kesudian meluangkan masa untuk ditemu ramah. Saya Tony Yusof, bersama saya lagi di minggu hadapan untuk meneroka Dunia Insan Kreatif.